Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita terkini Harapan Daily. Anda bersama saya Nur Zawani Miskon. Terengganu telah menyatakan perancangan negeri itu untuk membangunkan industri pembinaan pesawat yang dijangka bakal melahirkan lebih ramai kepakaran dalam bidang aero angkasa. Perkara itu diumumkan sendiri oleh Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar selepas pihaknya menerima kunjungan delegasi Putra Aerospace Industries. Bagaimanapun, timbul keraguan apabila syarikat terbabit didapati tidak berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Ahli Amanah Ikmal Iskandar mempersoal bagaimana sebuah syarikat yang tidak wujud dalam daftar rasmi SSM boleh merancang projek yang begitu besar. Beliau turut mempersoal adakah pengumuman itu satu perancangan serius atau sekadar propaganda politik dan mempersoal siapa sebenarnya individu di belakang projek terbabit. Terdahulu, Ahmad Samsuri berkata pihaknya telah mengenal pasti lokasi strategik untuk projek pertama pembinaan pesawat iaitu dalam kawasan lapangan terbang Sultan Mahmud seluas 50 ekar. Setakat ini, bagaimanapun beliau tidak menjelaskan lanjut mengenai tarikh permulaan projek. Baiklah, sementara itu, KDNK negara yang melonjak lebih tinggi melebihi jangkaan bukanlah hanya angka semata-mata. Sebaliknya, ia memberi limpahan langsung kepada rakyat seperti peluang pekerjaan dan kenaikan gaji. KDNK negara melonjak kepada 5.1% pada tahun lalu, mengatasi unjuran awal kerajaan sebanyak 4% hingga 5% yang diumumkan dalam Belanjawan 2024. KDNK ini mencerminkan pengembangan ekonomi yang sebenar di mana rakyat sedang merasai manfaatnya dari segi kenaikan gaji, pekerjaan berkualiti, bantuan dan perlindungan sosial yang lebih baik, serta pertumbuhan sektor perniagaan dan perdagangan. Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah berkata, momentum pertumbuhan KDNK negara diyakini berterusan dan akan memacu pertumbuhan tahun 2025 meskipun dalam persekitaran global yang mencabar. Perkembangan terakhir, Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi penghormatan sebagai satu-satunya ketua negara untuk menyampaikan ucapan dan berkongsi pandangan beliau bersama 400 ulama serta sarjana Islam di persidangan dialog intra-Islamik. Bertempat di Manama, Bahrain, Perdana Menteri berkata platform tersebut dimanfaatkan dalam menggesa agar sarjana Islam dan pemimpin agama bersatu dalam menangani isu sektarianisme dengan mengambil tindakan konkret mendukung Palestin dan Syria. Anwar berkata dunia Islam mesti mempamerkan solidariti yang lebih besar terhadap warga Palestin yang bukan sekadar melalui retorik tetapi dengan tindakan yang kolektif, usaha diplomatik yang sistematik dan berterusan serta dukungan ekonomi. Baiklah, sekian berita terkini Harapan Daily. Kita berjumpa lagi.